Hai, nama saya Ui Xue Qi, nomor matriks 255892. Kami adalah dari kumpulan 7. Movie yang kami akan review adalah Good Will Hunting. Sini adalah member saya. Good Will Hunting merupakan sebuah filem yang dipopularkan di Amerika. Penulis filem ini adalah Damon dan Affleck dan diarahkan oleh pengarah yang sangat terkenal dalam filem Amerika, Gus Van Sant. Watak utama filem ini digambarkan oleh Matt Damon sebagai Will Hunting. Dalam filem ini, watak yang dilakonkan oleh Matt Damon jelas dilihat mengalami kecelaruan psikologi. Setiap watak yang menggambarkan situasi realistik bahkan juga dialami oleh orang biasa. Watak Will merupakan seorang petugas kebersihan di sebuah universiti, namun ia sangat jenius. Isu psikologikal yang digambarkan di dalam filem Good Will Hunting iaitu kecelaruan mental dan juga kecelaruan mood. Kecelaruan mental ialah traumatic and stress disorder. Keadaan ini terbukti dengan tindakan yang ditunjukkan oleh Will Hunting setelah dia dianiaya oleh orang di rumah angkatnya ketika dia masih muda. Disebabkan kekejaman yang berterusan dilakukan oleh keluarganya, dia memperoleh kepribadian yang menghindar di mana ketakutannya untuk menghadapi orang lain berkembang. Kecelaruan mood ialah mood disorder and inferiority complex. Will Hunting juga mendapat gangguan mood dalam filem ketika dia melakukan aksi defensif walaupun tidak ada yang perlu dikhawatirkan seperti yang dialami dengan perubahan moodnya terhadap peristiwa remeh. Kemarahan yang disebabkan oleh keganasan dan kekejaman orang di sekelilingnya berlaku walaupun dia tidak dipaksa untuk melakukannya. Sebuah adegan dalam filem akan memberi kesaksian ketika dia dapat menyatakan kemarahan dan keganasannya sendiri kepada orang lain. Antara simptom kecelaruan psikologi yang dialami oleh Will Hunting dalam filem ini ialah Will menolak hubungan baru dengan orang lain seperti Skylar dan Shane. Will impulsif dan suka mengatur emosi dan tindak balasnya. Will ragu-ragu untuk mencuba perkara baru atau terlibat dalam usaha baru yang mungkin mendorongnya keluar dari zon selesa, iaitu menolak tawaran pekerjaan yang akan membolehkannya memanfaatkan bakatnya yang jarang berlaku dan sebaliknya, terus kekal dalam pekerjaannya sebagai pekerja pembinaan. Will menyalahgunakan hubungan atau persahabatan baru untuk memastikan individu lain tidak akan pada suatu ketika ditinggalkan atau meninggalkannya. Beliau berada di antara keyakinan yang tinggi dan keraguan diri. Will mengalami episod kemarahan yang membuak-buak. Will tidak pasti akan sebab di sebalik ketindakannya, iaitu mengambil pekerjaan sebagai petugas kebersihan di universiti paling berprestisi di dunia dan menyelesaikan masalah matematik yang hanya sebilangan kecil orang dapat menyelesaikannya hanya untuk berbohong dan menolak sebarang bimbingan atau peluang pekerjaan. Seterusnya, bagaimana kehidupan dengan adanya kecelaruan psikologi ini? Kehidupan Will menjadi berbeza dengan orang biasa lain disebabkan ada kecelaruan psikologi. Will tidak dapat berkomunikasi baik dengan orang lain. Will tidak dapat mempercayai orang lain. Dalam filem ini, Will mendapati dia perlu menjalani sesi terapi bersama ahli terapi. Kerana Will tidak dapat berkomunikasi baik dengan orang lain, Will enggan bercakap sepatah kata semasa sesi terapi dijalankan oleh Shane. Oleh sebab dia seorang genius, setiap kali sebelum dia perlu menjumpa dengan ahli terapi, dia akan membaca buku yang ditulis oleh terapi tersebut dan memperlakukan ahli terapi dengan ejekan. Beberapa orang terapi telah berputus asa untuk merawat Will sebelum Will berjumpa dengan Shane.
Will juga kurang keyakinan untuk berkongsi pengalaman hidup dan keluarganya dengan Skylar. Bukan itu sahaja, Will tidak berasa bersalah untuk apa yang telah dibuat olehnya, seperti dia pernah bergaduh, mencuri dan lain-lain sehingga dibawa pergi ke mahkamah. Will yang mempunyai kecelaruan psikologi tidak tahu apa yang dikehendakinya, walaupun dia seorang yang sangat bijak dan dapat menjawab apa-apa soalan yang ditanya, namun dia tidak dapat menjawab apabila ditanya oleh Shin soalan yang sangat mudah, iaitu apa yang dikehendaki olehnya. Untuk kesan kecelaruan psikologi tersebut terhadap diri dan orang lain dalam hidupnya, sebagai contoh pertama ialah Will telah kehilangan orang tercintanya, iaitu Skylar. Apabila Skylar mahu Will berpindah dengan California bersamanya, dia telah memberitahu identiti sebenarnya, iaitu dia seorang anak yatim yang didera secara fizikal oleh ayah tirinya, dan memberitahu Skylar bahawa dia tidak mencintainya kerana berasa rendah diri. Pada masa yang sama, dia kehilangan Skylar. Hati Skylar telah dilukai kerana dia tidak mendapat jawapan yang diinginkan apabila dia memberitahu Will bahawa dia mencintai Will. Shin memberitahu Will bahawa Will selalu mengantisipasi kegagalan di masa depan dalam hubungan interpersonal sehingga dia sengaja menyabotaj mereka untuk menghindari kesakitan emosi. Contohnya, dia tidak suka membina hubungan yang kekal dengan orang lain dengan cuba merosakkan perjumpaan dengan orang lain kerana dia tidak berasa selamat hubung kait dengan orang lain. Bukti dia suka merosakkan hubungan dengan orang lain ialah dia suka menghina orang lain. Dia telah menghina ahli psikologi yang cuba merawatnya sehingga ahli-ahli psikologi yang cuba menolongnya berputus asa. Dia juga menghina isteri Shin yang sudah meninggal dunia. Namun Shin telah cuba memahaminya dan berfikir cara yang sesuai untuk merawatnya. Bukan itu sahaja, dia juga menghina Len Bill dengan mengatakan bahawa dia tidak mahu membaca masa membuat soalan matematik yang sangat mudah dan seterusnya menyaksi bagaimana Len Bill cuba memahami soalan tersebut dan kadang-kala membuat salah dalam soalan yang begitu senang. Faktor yang menyebabkan berlakunya kecelaruan psikologi dalam watak. Will seorang anak yatim. Dia kurang mendapat kesayangan daripada ibu. Bapa menyebabkan dia selalu takut untuk kehilangan seseorang dan tidak mahu membina hubungan yang kekal dengan orang lain. Dan selalu memutus hubungan dengan orang lain dahulu apabila mendapati orang tersebut mungkin akan meninggalnya. Will didera oleh ayah tirinya pada masa kecil dan tidak pernah sedar bahawa kecelaruan psikologi yang didapatinya bukan kesalahannya sehingga Shin memberitahunya dan Will akhirnya sedar dan sembuh. 3 teori psikologi yang dapat dikaitkan dalam filem ini ialah teori personality, teori mekanisme bela diri, dan teori tingkah laku. Teori personality Gordon Elwood menekankan bahawa perkembangan yang telah terganggu dalam diri seseorang individu ialah berpunca daripada pengalaman mereka pada zaman kanak-kanak. Dalam filem tersebut, Will merupakan seorang anak yatim yang kurang ditaruhkan kasih sayang daripada ibu bapa semasa kecil dan didera oleh ayah tirinya. Teori mekanisme bela diri yang dikemukakan oleh Sigmund Freud adalah berdasarkan pada pengalaman yang dialami dan akan berlaku bagi menjaga pembentukan personaliti. Kami dapat melihat bagaimana ketakutan Will untuk mendedahkan luka dalam terapi dan menyatakan dirinya melalui mekanisme pertahanan diri. Teori tingkah laku ini dikemukakan oleh Skinner yang menyatakan bahawa suasana persekitaran berpengaruh dalam tingkah laku seseorang, tetapi manusia mempunyai kebebasan untuk bertindak atau tidak. Agresif adalah salah satu ciri filem yang paling ketara dan hampir mudah menimbulkan kemarahan Will.
Tingkah laku agresifnya dapat dilihat dalam banyak situasi. Salah satunya adalah dengan pembuli pada masa kecilnya, Kermit. Seterusnya, 3 jenis personality yang dapat dilihat dalam watak filem ini iaitu personality behaviorisme, personality psychoanalysis, personality functionalisme. Personality behaviorisme yang ditunjukkan dalam filem ini ialah Profesor Shin merupakan seorang yang penyayang dan bertanggungjawab dengan keadaan yang dialami oleh Will. Hal ini dapat dibuktikan apabila beliau sering menasihati Will mengenai kehidupan. Personality psychoanalysis adalah melihat konflik di masa lalu yang telah menyebabkan berlakunya lekatan pada tempoh masa yang lama terhadap individu tersebut. Personality functionalisme ini adalah bertujuan untuk mengkaji hubungan kaitan antara pengalaman, dalaman dan tingkah laku luaran. Will memerangi sikap tidak kisah akan perasaan orang sekelilingnya. So, presentation seterusnya akan diteruskan oleh kawan saya. Nama saya Punyengki, nombor metrik saya 253468. Saya akan sambung dengan seksyen yang seterusnya. Seksyen yang seterusnya ialah mengenai jenis pembelajaran yang berkaitan dalam filem ini. Pembelajaran yang berkaitan dalam filem ini ialah pembelajaran secara pertama iaitu latent learning. Pembelajaran pertama merupakan pelajaran yang tidak berlaku secara langsung dalam tingkah laku sehingga tingkah laku tersebut diperlukan tanpa memerlukan sebarang peneguhan dalam meningkatkan tingkah laku. Sebagai contoh, Will mempelajari dan menerka berbagai perkara itu merangkumi berbagai subjek yang dia kuasai. Tetapi dia tidak menggunakan pelajaran secara terus kerana tidak memerlukan tingkah laku itu diperlukan segera. Namun apabila dia ternampak satu soalan matematik yang kompleks, sewaktu dia bertugas sebagai tukang cuci di sebuah institusi pengajian tinggi, dia berupaya menyelesaikan masalah tersebut tanpa sebarang halangan kerana dia menguasai aspek tersebut, sehingga mengejutkan pensyarah dan para penuntut. Yang seksyen terakhir iaitu soalan yang terakhir ialah jenis motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang terdapat dalam filem ini. Yang pertama ialah mengenai motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motivasi berasal dari dalam diri individu seseorang. Sebelumnya, kehidupan harian, Will adalah seorang anak yatim piatu. Ia menjalani kehidupan sederhana hampir miskin. Dia hanya bekerja sebagai tukang cuci universiti. Oleh itu, Will tidak pernah merasakan menjadi seorang pelajar universiti. Namun Will seorang yang pintar dan jenius juga. Hanya dengan membaca buku, kemampuannya setara dengan kemampuan mereka yang mendapat pendidikan di universiti di tempat bekerjanya. Malah Will dapat menyelesaikan teka-teki teori matematik yang diberikan oleh Profesor Lemwell di universiti tersebut. Will mendapat terapi untuk mengatasi masalah mentalnya atas nasihat Profesor yang tertarik. Semasa menjalani terapi, Will mengalami konflik psikologi dengan dirinya sendiri di mana dia merasakan keterbukaan dan kehangatan untuk bertemu dengan orang lain yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dengan kata lain, keadaan yang seperti itulah yang akhirnya membuat Will akhirnya perlahan berubah. Yang seterusnya ialah mengenai motivasi ekstrinsik dalam filem ini. Motivasi ekstrinsik merupakan motivasi untuk bekerja yang datang dari luar diri individu. Gangguan mental yang dialami Will disebabkan oleh trauma yang dialami Will pada masa lalu yang masih memberi kesan pada diri sendirinya. Will telah mengalami child abuse sehingga dia trauma dan terbawa-bawa oleh tingkah lakunya saat dewasa. Will merasakan dia layak mendapat hukuman kerana dia harus dipersalahkan. Son juga menenangkan Will dengan mengulai berkata itu bukan kesalahan Will, sehingga Will tidak dapat menahan air matanya dan jatuh ke pelukan Son. Sejak itu, akar masalah yang telah lama ditindas akhirnya dibawa ke permukaan, sehingga Will mula menyedari semua hal dan menerima kenyataan itu. Itulah informasi psikologi yang terdapat dalam filem ini yang kita ingin sampaikan kepada semua. Sekian, terima kasih.